adalah Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, iaitu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat Datuk hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya Datuk, kalau kita lihat sekarang secara keseluruhan berdasarkan senario semasa COVID-19, kita melihat terdapat beberapa perkhidmatan penting yang diarahkan oleh kerajaan untuk golongan penjawat awam ini berkhidmat. Bagaimana Datuk melihat situasi ini dan bagaimana Datuk melihat pengorbanan mereka untuk kita membentras wabak COVID-19? Terima kasih Rizwan dan Syafiqah. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM dan Selamat Pagi Malaysia kerana telah menjemput saya pada pagi ini. Rasanya belum terlewat bagi saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-74 pada 1 April yang lalu kepada seluruh warga RTM. Semalam Selamat Pagi Malaysia telah menyiarkan temu bual dengan Cik Macitah Ibrahim, pakar psikologi klinikal Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk berkongsi nasihat dan amalan kepada mereka yang menghadapi tekanan semasa PKP ini. Perlu juga diingat, dalam siaran JPA pada 17 Mac yang lalu, sebahagian penjawat awam telah diarahkan supaya bekerja dari rumah. Manakala sebahagian lagi penjawat awam telah diminta untuk bertugas seperti biasa, mengikut keperluan keadaan semasa. Antara sektor perkhidmatan awam yang terlibat dalam penugasan perkhidmatan penting atau essential services adalah sektor kesihatan, keselamatan, makanan, logistik, utiliti, penerangan, kebajikan dan sebagainya. Mereka kini bersama berganding bahu berkhidmat sepenuh jiwa dan raga untuk mengawal serta membentras penularan wabak COVID-19 dan dalam masa yang sama turut memastikan keperluan asas rakyat tidak terjejas. Seperti mana ikrar dan sumpah setia kita sebagai penjawat awam, semangat dan jiwa kita berbeza dalam melaksanakan tugas dan amanah yang ditanggungjawabkan. Kita sentiasa dilatih dan dididik untuk utamakan negara, jauh melebihi kepentingan diri. Kita dilantik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara dan rakyat. Cabaran yang dihadapi ketika ini jelas menggambarkan khidmat bakti yang ditumpahkan semata-mata untuk negara dan rakyat. Tidak kira apa pun yang berlaku, walaupun terpaksa berjauhan daripada keluarga dan berhadapan dengan ancaman wabak, namun demi tugas, ia tetap dipastikan ia dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Kerana inilah tugas kita, inilah amanah yang telah diletakkan di atas bahu kita. Sama ada kita disanjung atau sebaliknya, ia bukanlah perkara utama dalam memastikan tanggungjawab pada negara dan rakyat dapat dilunaskan dengan sebaik mungkin. Itulah harapan rakyat untuk memberikan perkhidmatan tanpa mengenal latar belakang, agama, bangsa dan sebagainya. Lirik lagu perkhidmatan awam jelas menggambarkan naluri dan jati diri kita sebagai penjawat awam. Rangkap pertama dan lagu perkhidmatan awam menyebut kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar, tak setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Kita sentiasa bersama-sama bersatu hati dan berganding bahu serta berpegang teguh dengan ikrar untuk terus berkhidmat untuk negara dalam keadaan negara amat memerlukan pengorbanan kita. Pengorbanan dan susah payah kita hari ini adalah untuk masa depan Malaysia dan anak-anak kita juga yang lebih cemerlang dan gemilang. Penentuannya kini disandarkan di bawah kita, penjawat awam. Kitalah benteng Malaysia. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua penjawat awam, khususnya kepada mereka yang berjuang di barisan hadapan, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menangani wabak COVID-19 ini. Saya menyeru penjawat awam menjadi contoh yang baik buat masyarakat dengan mematuhi arahan perintah kawal pergerakan yang sedang dilaksanakan pada ketika ini. Pada masa yang sama, kita juga boleh memainkan peranan yang berkesan pada ahli keluarga dan anggota masyarakat dengan menasihatkan mereka supaya mematuhi arahan duduk di rumah. Baik Datuk, dalam fasa PKP ini bagaimana Datuk melihat produktiviti pekerja yang bekerja di rumah ini sendiri Datuk? Terima kasih Syafiqah. Apa yang kita lihat di kaca-kaca TV adalah the frontliners. Tetapi ramai juga yang bekerja di bahagian belakang atau backroom boys and girls yang menyokong frontliners dan arahan PKP ini. Mereka ini ada sebahagian daripada rantaian kerja kita. Mereka ini sebahagian daripada rantaian kerja kita. Sebagai contoh, PDRM dan ITM yang mengawal sekatan-sekatan jalan raya. Kita juga ada di Kementerian Pendidikan guru-guru yang cuba memastikan bahawa anak-anak kita sentiasa mendapat pendidikan yang sewajarnya dalam keadaan sekarang. Kita ada di Kementerian Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan agihan makanan mereka di tempat-tempat yang dikenakan PKP yang diperketatkan. Kita juga melihat di Kementerian Kewangan mereka sibuk dengan pakej rancangan dan juga bantuan prihatin yang kalau tak silap saya mula dibayar mulai hari ini. Kita juga ada kementerian-kementerian lain seperti MIKI dengan industri makanan supply chain-nya, MOT berkaitan dengan cabaran pengangkutan logistik dan macam-macam lagi.
Mereka ini ada yang bekerja secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Sebahagiannya diarahkan ke pejabat, manakala sebahagian lagi bekerja dari rumah. Kumulatif dari usaha ini, kita dapati perkhidmatan-perkhidmatan yang amat diperlukan masih berjalan lancar. Dari segi produktiviti, saya melihat ia boleh dilaksanakan melalui kemudahan teknologi sedia ada yang digunakan dalam perkhidmatan awam pada hari ini, seperti email, online sistem dan sebagainya. Sebagai itu, pada hari ini dalam bidang penyiaran seperti RTM, program-program TV masih berjalan seperti biasa dan kita boleh bersiaran dari berbagai tempat untuk mengadakan tembual bersama saya melalui teknologi. Ya Datuk, tadi Datuk ada sebut tentang pakej rangsangan ekonomi, dan kalau kita lihat juga dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, ada bantuan khusus kepada penjawat awam dan juga pesara, iaitu sebanyak RM500. Apa nasihat Datuk supaya bantuan ini digunakan untuk membantu membangunkan dan juga memastikan aliran ekonomi negara? Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Barisan Jemaah Menteri, kerana terus menunjukkan keprihatinan terhadap penjawat awam dan pesara. Saya sebenarnya tidak mau mengulas mendalam perkara ini, tapi saya kira bantuan yang diperoleh bukan sahaja boleh digunakan untuk mereka, tapi juga mungkin dapat membantu ahli keluarga terdekat mereka yang berkemungkinan menghadapi sangat-sangat sukar pada masa ini. Mungkin Datuk boleh beri sedikit nasihat kepada penjawat awam dan juga pesara dalam sepanjang tempoh PKP ini? Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk sekali lagi menyeru semua penjawat awam dan pesara agar mematuhi arahan PKP yang sedang berbuat kuasa. Jadikan diri kita sebagai contoh dan cerminan yang baik kepada orang lain dalam masyarakat untuk terus mematuhi perintah kawalan pekan ini. Saya tidak mahu menyebutkannya di sini, tetapi saya terpanggil untuk mengingatkan semua penjawat awam. Sekiranya mereka melanggar PKP ini dan disabitkan kesalahan mereka, tindakan tak tertib boleh diambil cara mereka, termasuk buang kerja. Sebagai penjawat awam, kita hendaklah menjadi ejen yang baik bagi kerajaan dengan mengajak atau mengingatkan keluarga kita, rakan taulan dan masyarakat umumnya untuk kita bersama-sama membantu kerajaan dan barisan petugas hadapan melawan dan menghentikan penularan COVID-19 ini. Saya juga ingin agar penjawat awam dan pesara tidak menyebarkan maklumat-maklumat yang salah dan tidak tepat, sama ada secara lisan maupun secara alamiah melalui media sosial seperti WhatsApp dan sebagainya. Buat mereka yang bertugas di barisan hadapan, tidak kira apa juga bidang tugas yang dilaksanakan pada masa ini, saya berharap agar mereka terus bersemangat, cekal dan tabah dan mengharungi tugahan yang berada di hadapan kita pada ketika ini. Ingatlah mantra kita, iaitu berkhidmat untuk negara. Saya turut mendoakan agar kita semua diberikan kerahmatan oleh Allah SWT dalam mengharungi dugaan yang amat besar dan seterusnya dapat menghentikan penularan wabak COVID-19 di Malaysia dengan keadaan yang segera. Baik Datuk, di dalam kesibukan kita ingin membendung wabak COVID-19 ini, ada juga berita-berita tular yang tidak sahih dan juga tidak pasti. Nasihat Datuk kepada penjawat awam khususnya agar tidak menularkan berita-berita yang tidak sahih ini? Kepada semua, saya menasihatkan mereka supaya menghubungi talian hotline yang disediakan oleh kementerian-kementerian. Ada juga bilik-bilik yang dah disediakan. Kita perlulah mendapatkan maklumat yang sahih daripada sumber-sumber yang rasmi ini. Saya pun ada baca banyak berita-berita yang ditularkan. Kebanyakan ia akan menyebabkan keadaan panik pada masyarakat. Ini tidaklah satu yang kita jangkakan dan tidak satu yang kita boleh minta. Jadi saya menegaskan kepada semua penjawat awam dan juga kepada masyarakat amnya supaya merujuk pada talian-talian yang telah disediakan oleh kementerian-kementerian untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan rasmi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dalam menyampaikan mungkin mesej positif kepada penjawat awam yang banyak sebenarnya berkorban ketika fasa kita membendung wabak COVID-19 ini daripada terus menjangkiti seluruh rakyat Malaysia. Pengorbanan mereka cukup besar, terutamanya kepada frontliner. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya harapkan semua penjawat awam di bawah kepimpinan Datuk dapat menerima mesej yang Datuk sampaikan sebentar tadi, dan kita terus berusaha untuk kita sama-sama menangani wabak COVID-19 ini. Terima kasih Datuk. Okay, Assalamualaikum Datuk. Terima kasih Rizwan dan Syafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.